Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Jadi sebelum Nina teruskan penceritaan kita hari ni, Nina nak ucapkan selamat Hari Raya kepada korang yang sedang menonton video Nina. Nina nak minta maaf juga sebab Nina dah menghilang hampir 10 hari macam tu. Sebab ya, kita balik beraya, jadi tahun ni adalah tahun yang orang kata apa, kita semua rakyat Malaysia memang excited sangat nak balik kampung. Jadi Nina balik ke kampung, ke utara dan juga ke pantai timur. So memang sangat-sangat penat. Jadi hari ni Nina sebenarnya tak berapa nak sihat sikit. But don't worry, Nina akan deliver cerita ni sebaik yang mungkin, insyaAllah. Jadi seperti yang diminta sebelum ni, Nina akan ceritakan tentang sejarah Cik Siti Wan Kembang. Kalau kita sebut negeri Kelantan, so secara automatik dekat otak kita akan terbayang Cik Siti Wan Kembang kan. So apa kena mengena Kelantan tadi dengan Cik Siti Wan Kembang? Dia tu siapa sebenarnya dan apa kaitan dia dengan negeri Kelantan? Jadi hari ni Nina akan share sebuah sejarah mengenai Cik Siti Wan Kembang dan apa kaitan dia dengan negeri Kelantan. So without wasting any time, let's get started. Level kemasyhuran Cik Siti Wan Kembang ni sebenarnya adalah selevel dengan tokoh Merung Mahawangsa ataupun Hang Nadim. Jadi sebenarnya Cik Siti Wan Kembang ni adalah bukan orang biasa-biasa, melainkan dianggap sebagai seseorang yang menjadi hero di mata rakyat dia. Sebenarnya kisah tentang Cik Siti Wan Kembang ni ada dua versi. Yang pertama adalah Cik Siti Wan Kembang yang digelar sebagai Adruja Wijaya Malasinga. Dipercayai Adruja tadi ni adalah merupakan Cik Siti Wan Kembang yang pertama. Cik Siti Wan Kembang yang pertama ni lahir sekitar tahun 1300 yang dulu. So manakala Cik Siti Wan Kembang yang kedua ni pula lahir sekitar tahun 1570. Jadi Cik Siti Wan Kembang yang pertama dengan kedua ni berada dalam abad yang sangat berbeza. Jadi cerita yang Nina nak story hari ni adalah Cik Siti Wan Kembang yang kedua. Versi yang pertama Nina akan cerita, in case kalau korang nak lah, just komen dekat bawah, okay? Ayah Cik Siti yang kedua ni adalah seorang sultan pada masa tu yang bernama Sultan Ahmad Shah, manakala mak dia pula bernama Cik Banud. Sultan ni telah memerintah sebuah kerajaan yang bernama Serendah Sekebun Bunga di Kelantan sekitar tahun 1526 hinggalah ke 1547. Dipercayai pusat pemerintahan diorang pada masa tu berada di kawasan Kuala Krai sekarang ni. Pada masa tu Kelantan telah dianggap sebahagian daripada Persekutuan Patani. Jadi pemerintahan pada masa tu agak bercelaru sikit. So selepas Sultan Ahmad Shah tadi ni mangkat, sepupu Sultan Ahmad iaitu Raja Hussein yang take over pemerintahan tadi. Raja Hussein ni sebenarnya berasal dari negeri Johor dan merupakan sepupu kepada mak Cik Siti Wan Kembang. So dia jadi pemangku sultan lah dari tahun 1580 hinggalah 1610. Masa Sultan Ahmad Shah tadi meninggal, Cik Siti berusia baru 4 tahun. So that's why Raja Hussein tadi jadi pemangku sultan sampailah bila Cik Siti ni membesar, dewasa, apa semua cukup syarat, dia akan take over kerajaan tadi. Nama sebenar Cik Siti Wan Kembang adalah Paduka Cik Siti. Tapi ada sumber lain yang mengatakan nama sebenar Siti itu adalah pemberian daripada pedagang Arab. Dikatakan masa tu Cik Siti ni tengah berboraklah dengan pedagang Arab dan pedagang Arab tadi tu telah menggelarkan Cik Siti Wan Kembang ni sebagai Siti. Sebabnya dia kata nama Siti ni adalah nama yang sangat sesuai lah untuk menggambarkan Cik Siti Wan Kembang ni sebagai seorang leader. Ayah dia sendiri pun merupakan seorang sultan yang sangat disegani oleh rakyat. Sebabnya Sultan Ahmad Shah ni dia memang seorang yang menitik beratkan hal-hal agama dan dia adalah seorang sultan yang memerintah kerajaan dia mengikut cara Islam. Ada cerita yang mengatakan mana-mana pedagang yang datang ke Kelantan pada masa tu tak nak balik ke negeri diorang. Diorang nak stay dekat sini dan nak menjadi sebahagian rakyat Serendah Sekebun Bunga. Ada yang kata pedagang-pedagang ni sanggup rosakkan kapal-kapal dagang diorang semata-mata nak tinggal dekat Kelantan. Manakala para ulama pada masa tu bebas untuk berdakwah dekat mana-mana je. Cik Siti mula memerintah Serendah Sekebun Bunga pada tahun 1610 hinggalah 1677, iaitu sekitar 67 tahun. Cik Siti mula ditabah menjadi seorang raja ketika dia berusia 30 tahun. So pada masa ni Raja Hussein telah menyerahkan pemerintahan dia, sebab sebelum ni kan dia just pemangku je, and then diserahkan kepada Cik Siti seperti yang diamanahkan. Sebenarnya Cik Siti ni memang tak pernah berkahwin sepanjang hayat dia. Bukan tak ada putera raja yang berkenan dekat dia, yang nak pergi masuk Minang apa semua, memang ada. Kalau korang nak tahulah kan, Cik Siti ni sebenarnya digambarkan seorang wanita yang cantik dan ramailah putera raja ni yang jatuh cinta dekat dia. Tapi dia tolak semua peminangan tadi sebabnya dia kata dia tak ada hati nak kahwin. So maksudnya dia belum get ready, dan disebabkan itulah dia tak kahwin sepanjang hayat dia. Dia juga digambarkan sebagai seorang pemimpin yang hebat dan juga seorang pemimpin yang pandai. Sepanjang dia memerintah, ramai pedagang-pedagang daripada Arab, China, India, Eropah dan lain-lain datang ke Kelantan, sehingga membuatkan Kelantan pada masa itu memang sangatlah terkenal. Kalau sebut je nama Cik Siti Wan Kembang, orang akan tahu dia tu siapa. Jadi maksudnya dekat sini dia adalah seorang leader yang hebat dari segi membangunkan ekonomi negeri dia. Walaupun dia adalah seorang perempuan, tapi orang tak nampak kelemahan dia tau. Orang cuma nampak kejayaan dia memerintah Kelantan pada abad tu. Banyak masalah yang dia hadapi, tapi Cik Siti ni berjaya selesaikan semuanya. Salah satu kejayaan yang dibuatlah kan, dia telah bahagikan dua pusat pemerintahan. Kalau kita baca sejarah-sejarah sebelum ni, kebanyakan ada satu pusat pemerintahan lah kalau dalam sesuatu negeri ataupun dalam sesuatu kerajaan. Tapi Cik Siti Wan Kembang ni
ni dia buat 2 pusat pemerintahan. In case kalau pusat pemerintahan yang pertama ni kena serang, diorang masih ada lagi pusat pemerintahan yang kedua. Jadi negeri Kelantan ni dia takkan mudah jatuh dan goyah. Selepas kota pemerintahan kedua ni dibuka, dinamakan kota tadi sebagai kota Tegayung. Dipercayai kota yang kedua ni berada dekat kawasan Ketereh sekarang. Bukan tu je, Cik Siti akan memastikan rakyat-rakyat dia akan mendapat pendidikan agama yang sempurna. Jadi tak ada siapa akan tercicir pada masa tu. Dan dia juga izinkan pedagang Arab untuk berdakwah dekat negeri Kelantan. Selain tu, Cik Siti juga telah menyediakan peluang pekerjaan pada orang lelaki dan juga orang perempuan. Memang tak ada bias pada masa tu. Apa yang lelaki dapat, perempuan pun akan dapat juga. Disebabkan inilah kadar jenayah dekat sana sangatlah rendah. Memang susah nak jumpa orang buat jenayah. Maksudnya rakyat Cik Siti pada masa tu hidup dalam keadaan damai dan sempurna. Tak ada apa yang kurang dalam hidup orang. Macam yang Nina cakap tadi, Cik Siti ni tak pernah kahwin. So makin dia meningkat usia, Cik Siti ni mula rasa macam sunyi, tak ada peneman. So dia nekat untuk ambil seorang anak angkat. Anak angkat dia ni pula bernama Puteri Saadong. Puteri Saadong ni sebenarnya adalah anak kepada Raja Layur. Cik Siti jaga Puteri Saadong ni dari kecil sampailah Puteri Saadong ni berkahwin. Digambarkan Puteri Saadong ni memang seorang puteri yang cantik dan ramai yang tergilakan dia. Puteri ni juga telah diberi gelaran sebagai Gunung Cinta Wangsa oleh penduduk pada masa itu. Disebabkan keayuan dan kecantikan Puteri Saadong tadi, menyebabkan Raja Siam ni telah menghantar utusan untuk meminang Puteri Saadong. Tapi Cik Siti tolak peminangan tadi. So untuk elakkan masalah yang akan terjadi pada masa akan datang, Cik Siti telah kahwinkan Puteri Saadong tadi dengan Raja Abdullah. So kisah kemasyhuran Cik Siti pada masa itu tamat bila Puteri Saadong berkahwin dengan Raja Abdullah. And then Puteri Saadong telah take over ataupun mengambil alih pemerintahan serendah sekebun bunga. Jadi kisah Cik Siti Wang Kembang ni lepas dilantik Puteri Saadong dengan Raja Abdullah jadi pemerintah seterusnya, memang dah tak ada kisah lagi dari dia. Manakala kisah tentang Puteri Saadong ni, lepas dia berkahwin dengan Raja Abdullah, dia kena culik pula dengan Raja Siam. Jadi Puteri Saadong ni telah dibawa lari dari Kelantan. Tapi masa dalam tempoh dia kena culik tadi tu, dia memang sangat setia dengan suami dia. Dia buat macam-macam supaya Raja Siam ni tak sentuh dia. Sampailah satu hari tu Puteri Saadong berjaya balik ke Kelantan dan dia berjumpa dengan suami dia. Tapi bila dia balik ke Kelantan, dia bergaduh pula dengan suami dia Raja Abdullah tadi. So adalah salah faham sikit di antara diorang berdua ni. Diorang bertekak-tekak, bergaduh apa semua. Akhirnya suami dia tadi telah meninggal sebab Puteri Saadong tu cucuk suami dia dengan menggunakan sanggul. Kalau sebut pasal Kijang, memang ada kaitan rapat dengan Kelantan kan. Kisah dia dulu masa zaman kemasyhuran Cik Siti Wang Kembang, ramai penduduk dia masa tu yang datang sembah hadiah dekat dia. Jadi salah satu hadiah yang diberikan adalah seekor anak kijang. Disebabkan Cik Siti Wang Kembang ni terlalu sayangkan anak kijang tadi, dia telah masukkan lambang kijang tadi ke dalam wang emas negeri Kelantan. So lambang kijang tadi masih kekal lagi sampai ke hari ini. Okay guys, itu sajalah sedikit kisah tentang Cik Siti Wang Kembang dan kemasyhuran dan apa yang dibuat selama ni. Kalau korang nak dengar kisah Cik Siti Wang Kembang yang pertama, korang komen dekat bawah, nanti Nina akan ceritakan. Dan Nina harap korang suka dan enjoy. Kalau korang belum lagi subscribe channel ni, jangan lupa untuk subscribe dan follow Nina di Instagram. Kita akan jumpa lagi in next video.